pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Ushul Tauhid di mana? Muka surat 8. Berapa ni, Pak? 13. Artinya tiada ada sekali-kali pada azali. Baru nak masuk situ. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, artinya tiada ada sekali-kali pada azali hingga abadi akan satu zat yang lain seumpama zat Allah Ta'ala yang wajibal wujud. Kita baru masuk situ. Jadi baru nak yang pertama lah, yang wajibal wujud. Ya. Jadi kita masuk yang itu dulu. Jadi kata musannif ni, ini perbahasan kita tentang pembahasan akidah. Kita ambil atas tu sikit, dia kata, dan ketahui daripada segala makna tauhid yang tersebut itu akan keesaan Allah Ta'ala itu pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya dan pada segala hukumannya dan pada segala perintahannya. Yang ni maksud dia, yang dimaksudkan dengan tauhid tu, apa tu tauhid? Iaitu kita sebut dah sebelum ni, tauhid itu ambil daripada perkataan wahidun. Wahidun maksud apa? Satu. Atau juga tauhid itu juga datang daripada perkataan ahada. Apa maksud ahada? Tunggal, ahad. Satu jugalah maksud, tunggal juga, dia juga. Jadi Allah itu yang dikatakan satu tu, esa tu, atau tunggal itu, maknanya keesaan Allah itu hanya Allah sahaja. Satu tu hanya Allah sahaja. Dari segi zatnya yang satu, sehingga tak ada siapa yang serupa dengan zatnya. Dan juga pada segala sifatnya yang satu, tidak ada siapa yang serupa dengan sifatnya. Dan pada segala perbuatannya yang satu, sehingga tak ada siapa yang sama perbuatannya dengan perbuatan Allah. Dan pada segala hukumannya, sehingga kan tidak ada siapa pun yang serupa dengan hukumnya Allah, perintahnya Allah. Dan pada segala perintahannya, yakni perintah Allah semata-mata, esanya Allah Ta'ala. Jadi apa yang dimaksudkan esanya Allah pada zatnya, sifatnya, perbuatannya, hukumannya dan segala perintahannya, mana di bawah sini dia sebut, artinya dia kata, tiada ada sekali-kali pada azali. Pada azali itu maksud apa? Azali ni artinya adalah suatu keadaan di mana tak ada siapa ketika itu melainkan hanya semata-mata Allah sahaja. Itu panggil azali. Azali ni di mana suatu keadaan di mana ketika itu hanya Allah semata-mata sahaja yang ada. Selain daripada Allah, semua belum ada. Yakni makhluk semua. Sebab makhluk ni semua baru dicipta.
Jadi sebelum tu tak ada. Hanya Allah semata-mata. Jadi itu maksud. Jadi artinya tiada ada sekali-kali pada azali, sejak daripada waktu tu hingga abadi. Abadi ni pula suatu keadaan nak dimaksudkan tak ada penghujung. Sampai bila-bila. Itu maksud. Jadi mana daripada semua makhluk belum ada sampailah bila-bila akan satu zat yang lain seumpama zat Allah. Maknanya takkan ada satu zat, zat itu makna diri, satu diri yang lain seumpama dengan dirinya Allah Ta'ala. Zat itu makna diri. Tak ada siapa pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Sejak azali hingga abadi. Apa dia yang tak serupanya? Iaitulah yang wajibul wujud. Yang pertama. Yang wajibul wujud. Atau dengan kata lain maksudnya, hanya Allah sahaja yang wujud. Lain daripada Allah, hakikatnya tidak wujud. Hakikatnya tidak wujud. Kita ni semua ni wujud ke tak kita ni? Oh, semua salah nak jawab. Tak wujud ada. Kata wujud, ustaz kata tak wujud. Kita ni bukan wujud. Kita ni diwujudkan. Itu beza. Allah wujud. Kita bukan wujud. Kita diwujudkan. Ada di depan tu. Apa maksud diwujudkan? Asalnya kita ni pun tak wujud tak? Asalnya. Itu masa azali dulu, mana ada kita ni semua? Kemudian Allah wujudkan kita. Dengan Allah mencipta kita, maka barulah kita ni dikira wujud. Diadakan. Asalnya tak ada. Tapi kita diadakan. Beza dengan Allah. Allah itu ada. Kita bukan ada. Kita diadakan. Itu beza. Faham? Nah, jadi kita ni diadakan oleh Allah. Selama mana? Ikut Allah. Selama mana Allah nak kita ada. Bila Allah kata kita tak ada, so tak ada. Habis. Game over. Habis. Okay. Okay, untuk memahami sifat 20 ni, kita sentuh sikit sifat 20 ni. Cara untuk kita faham sifat 20, kita kena faham ni dengan jalan tafsili. Maksud tafsili ni artinya satu persatu. Setiap satu sifat tu, kita kena faham dia betul-betul. Apa maksud dia. Jadi untuk memahami sifat-sifat Allah ni dengan jalan tafsili ataupun terperinci ataupun dengan maksud satu persatu, maka kita kena bawa 5 poin. 5 poin kena ada. Tak cukup 5 poin ni makna tak lengkap dia punya tafsil dia tu. Terperinci dia tu tak sampai maksud. Okey, apa dia 5 poin tu? Yang pertama, nama dia kita kena tahu. Nama apa? Nama sifat tu. Nama sifat Allah tu. Yang pertama nama. Yang kedua ertinya. Erti sifat tu apa maksud? Erti di sini dengan maksud terjemah. Terjemah pada nama sifat tu. Itu yang kedua. Yang ketiga maknanya. Erti lain, makna lain. Yang tiga makna. Makna ni menghuraikan erti. Dia menghuraikan yang nombor 2 tadi, erti. Nanti kita tengok contoh dia. Yang keempat, lawannya. Lawan pada sifat tu. Mustahil dia. Yang kelima, dalil. Dalil ni apa? Apa maksud dalil? Siapa tahu? Apa maksud dalil? Bukti. Dalil maksudnya bukti. Bukti di sini atau dalil di sini ada 2. Satu namanya dalil naqli, satu lagi namanya dalil akli. Kita cuba dapatkan dua-dua, lebih kemah lagi. Dapat salah satu pun okey dah, tapi dapat dua-dua lagi bagus. Kita akan cuba dapatkan dalil dua-dua, dalil naqli dan dalil akli. Apa bezanya? Dalil naqli dengan n, naqli, nun, naqli, artinya naqal. Naqal ni maknanya cedokan. Bukti yang dicedok daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Itu namanya dalil naqli. Okey? Macam ustaz-ustaz bawa ayat Quran tu, ayat Quran tu dalil naqli nama dia. Okey, ataupun hadis Nabi. Satu lagi dalil akli dengan ain qaf lam ya, akli. Dalil akal. Dalil akli ialah dalil akal, pakai akal.
Bukan pakai ayat Quran, pakai akal. Akal pun boleh. Jadi macam mana? Kita tengok. Okey, boleh. Kita pergi yang pertama. Yang pertama dia kata yang wajibul wujud. Okey, pergi ikut poin dia. Yang pertama nama sifat. Apa nama sifat ni? Apa nama dia? Nama dia apa? Nama sifat ni yang kita nak mengaji. Wujud lah. Nama pun wujud ni. Yang wajibul wujud. Jadi nama dia wujud. Nama sifat ni wujud. Sifat yang pertama. Sifat wujud. Macam lagu Rehan tu. Lagu Rehan sifat 20. Allah wujud. Kidam baqa' tu. Ambil yang pertama tu wujud. Namanya apa? Wujud. Wujud. Itu nama. Yang kedua, poin kedua, ertinya. Ertinya wujud tu. Wujud tu dalam bahasa apa tu? Wujud. Wujud tu dalam bahasa Arab. Cuma kita melayukan dia. Asal usulnya wujud tu bahasa Arab. Okey, wujud tu bahasa Arab. Terjemah dalam bahasa kita, wujud tu maksud apa? Ada. Tulis ada. Ertinya ada. Ada siapa? Adanya Allah. Allah tu ada. Tapi boleh tak berhenti kat sini? Tak boleh. Kita tak faham nanti. Adanya Allah. Kita pun, Allah ada. Cukup dengan sekadar tu? Tak cukup. Kalau kata Allah ada, kita pun ada tak? Makhluk pun ada. Dah Allah dengan kita sama? Tak sama. Tak sama tu macam mana nak tahu tak samanya? Pergi poin nombor 3. Maknanya. Maknanya ni apa? Nya ada tu. Apa makna ada tu? Adanya Allah tu apa makna dia? Situ. Yang kat sini yang panjang sikit huraian dia. Okey. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, yakni ada. Ta'rif sifat wujud ialah yal halul wajibatu lidzati madamati dzatu ghairu muallalatin bi illatin. Artinya ia adalah hal keadaan. Pertama sekali kita nak kena faham, sifat wujud ni bukan sifat yang ada sungguh. Maksudnya bukan sifat yang boleh kita nampak benda tu. Contoh, saya ada ke tak ada? Kalau saya cakap saya tak ada, bahaya tu. Berapa lagi Jumaat tu. Ramli kata nampak tak nampak? Dia kata, tak nampak pendek umur. Kan? Saya ni ada ke tak ada? Ada. Okey, mana ada tu pada saya? Ada tu, ADA, ada. Mana kat saya? Boleh tunjuk? Jasad. Kalau tunjuk jasad ni, jasad saya. Tak ada tu, mana ada? Jadi, tak nampak kan? Jadi, itulah maksud dia. Dia nak kata sifat ada tu, atau bahasa Arabnya wujud. Sifat wujud tu, bukan satu sifat yang boleh kita nampak dengan mata kepala. Tak ada. Jadi sebenarnya dia tak ada pun. Cuma sifat wujud tu nak menyatakan benda tu ada. Ada tu nak maksudkan saya ni ada. Ada tu tak ada. Tapi ada tu nak bagi tahu saya ni ada. Faham? Ke pening? Tu dia kata, ia adalah hal keadaan. Hal saja. Keadaan nak mengatakan dia ada. Contoh lagi lah. Contoh kalau takut pening pula. Okey, satu orang dia tengah menyapu. Dia ambil penyapu, dia pun sapu. Okey, kita berkata Minah sedang menyapu. Okey, menyapu tu mana? Mana menyapu tu? Cuba tunjuk kat saya, menyapu tu mana? Dia tak nampak ni. Ya, macam ni. Okey, saya sedang berjalan. Mana berjalan? Tunjuk saya mana berjalan. Ya, mana berjalan tu mana? Cuba tunjuk kat saya. Itulah berjalan mana? Tak dapat tunjuk kan? Itu maksud, itulah maknanya hal keadaan. Keadaan dia berjalan. Tapi berjalan tu sebenarnya tak ada. Dia cuma hal sahaja. Kalau tunjuk kat kaki saya, tu kaki. Faham? Kaki tu wujud. Berjalan tu
Mana dia berjalan tu? Dia cuma nak menyata je dia sedang berjalan. Itu panggil hal keadaan. Dia faham? Kena berjalan juga. Sebab tak jalan sampai keluar. Tak faham-faham tak jalan kaki tu. Tak mana gurau. Tu contohlah. Maksudnya nak cerita. Itu maksud wujud tu. Wujud tu nak menyatakan Tuhan itu ada. Ada apa yang ada. Apa yang ada. Nak menyatakan Tuhan tu ada, apa yang ada. Ustaz ni banyak tanya jawab je lah. Dia kata. Barulah kamu belajar. Saya nak bagi buka minda tu. Dikatakan Tuhan tu ada, apa yang ada? Bukan, tahulah ada alam. Tak. Bila kita kata, okey, Tuhan tu ada, apa maksud Tuhan tu ada? Apa yang ada? Apa yang ada? Bukan sifat. Apa yang ada? Saya ni ada, apa yang ada? Alam ni ada, apa yang ada? Pening. Senang je, sebenarnya tak payah pening sangat. Saya saja soalan tu simple je, kita fikir jauh sangat. Itu yang jadi tak nampak tu. Apa bila dikatakan Allah tu ada, apa yang ada? Allah tu lah ada. Dia kata Allah itu ada, apa yang ada? Saya tanya. Allah lah ada. Apa Allah? Diri Allah tu lah. Diri Allah tu ada. Bila saya kata, okey, saya ni ada, apa yang ada? Diri saya lah ada. Kalau diri saya tak ada, boleh tak dikata ada? Tak ada. Contoh, kadang-kadang dengar je suara saya ikut speaker. Orang kata, Ustaz Syakir datang, Ustaz Syakir ada ni. Masuk-masuk tak ada pun saya. Lepas tu, macam mana boleh ada suara tu? Rakaman. Jadi, itu rakaman suara. Ada saya? Saya tak ada. Bila nak dikata saya ada? Bila diri saya ada. Jadi, ada tu duduk pada ada tu duduk pada diri. Faham tak tu? Ada tu duduk pada diri. Diri tu bahasa Melayu, bahasa Arab dipanggil zat. Okey. Jadi bila dikata Allah itu wujud, berarti apa yang wujud? Zat Allah itu wujud. Itu maksudnya. Maknanya zat Allah itu ada. Ini untuk menolak dan menafikan orang kata Allah ni sebenarnya tak ada. Tapi perasaan hati kita je. Kan ada orang cakap macam tu. Tuhan ni sebenarnya tak ada. Tapi kita rasa je, perasaan je. Sebab dia kata, okey, macam angin ni tak nampak. Tapi rasa ada. Macam tu. Ada, Allah bukan begitu. Allah memang ada dirinya. Ada zatnya. Itu dipanggil Allah itu wujud. Wujud Allah tu maksud Allah ada zatnya, ada dirinya. Tapi di mana? Di mana? Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak bahas. Sebab apa? Sebab Allah wujud bila makan. Allah wujud bila makan. Maksudnya bukan masa makan. Allah ada tanpa tempat. Allah tu ada tapi Allah tak bertempat. Okey. Jadi Isra' Mi'raj, Nabi kita naik ke Hadratul Qudsi, Nabi jumpa siapa? Di Hadratul Qudsi, Nabi jumpa siapa? Nabi jumpa Allah. Itu menunjukkan Allah tu ada ke tak ada? Ada lah. Tapi bukan bermaksud adanya Allah di Hadratul Qudsi. Kerana Hadratul Qudsi itu tempat. Allah bukan di situ. Tapi Allah memang ada. Lepas tu Allah ada kat mana? Tidak bertempat. Habis yang dekat Hadratul Qudsi tu siapa yang bertempat di Hadratul Qudsi tu? Rasulullah. Faham? Jadi Nabi yang di Hadratul Qudsi. Bukan Allah di Hadratul Qudsi. Tapi Allah ada ke tak? Ada. Nabi temu Allah. Boleh faham? Itu penting lagi. Tak apa, pelan-pelan. Jelas memanglah. Mengaji dia makan tahun. Saya 3 tahun. Baru faham. Sifat 20. Kalau tuan-tuan malam ni terus faham, lagi hebat Kira wali dah. Wali Kampung Diu nama dia. InsyaAllah. Allah pemudahkan. Tak apa, pelan-pelan.
Lama-lama dia terbuka. Okey? Itu maksud dia. Jadi sifat wujud ni bukan sifat yang boleh dilihat. Dia cuma adalah hal keadaan yang nak menyatakan akan dirinya Allah tu. Jadi adanya diri Allah, maka adalah sifat wujud. Okay. Cuma ni sebagai majazi akli dia, perumpamaan dalam mengaji. Maksudnya, sekiranya zat Allah itu tak ada, bermakna sifat wujud pun tak ada. Sebab pergantungan sifat wujud tu pada pada zat tu. Adanya zat Allah adalah sifat wujud. Tak ada zat Allah, tak ada sifat wujud. Boleh faham? Tapi mustahil lah zat Allah tak ada. Cuma dari segi ilmunya nak maksudkan begitu. Okey? Boleh faham? Tak apa, pelan-pelan. Hal keadaan yang wajib bagi zat. Selama mana ada zat itu, selagi mana zat itu ada, tidak disebabkan oleh suatu sebab, tetapi dia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, hanya semata-mata kerana dirinya Allah. Dalam ta'rif lain, sifat wujud ialah ma la tuta'aqqalul zatu bidunih, iaitu suatu sifat yang tidak boleh diterima oleh akal adanya zat tanpa adanya sifat wujud itu. Akal kita tak boleh terima kalau orang kata zat ada tapi sifat wujud tak ada. Pelik. Kalau adanya zat bermakna adalah sifat wujud. Dan kalau terbalik pun tak boleh tak? Orang kata sifat wujud ada tapi zatnya tak ada. Boleh tak? Tak boleh tak? Sebab pergantungan tadi, kita kena faham. Ada zat, ada sifat apa? Wujud. Tak ada zat, tak ada sifat wujud. Jadi kalau orang kata sifat wujud ada, zat tak ada. Dia terima tak? Tak boleh. Boleh faham macam tu. Dia mudahnya, cuma jangan kita pening sangat. Pelan-pelan. Kalau rasa pening sangat, satgi beli barang banyak sikit. InsyaAllah dia berkat. Baik. Ia bermaksud zat hanya akan dikatakan zat jika ada sifat wujud ada pada zat tersebut. Jadi dikatakan zat itu wujud bila zat itu ada. Zat yang bersifat dengan sifat wujud adalah zat yang maujud, iaitu zat yang ada. Kalau zat tu tak ada, manakan ada sifat wujud padanya? Maksudnya macam tu. Okey. Tanpa sifat wujud, zat tidak boleh dikatakan zat. Jadi kalau sifat wujud tu tak ada, zat tu kira tak ada. Macam mana nak kata sifat wujud ada tapi zat tak ada? Mustahil, merepek. Jadi bila kita berpegang Allah tu wujud, bermaksud apa? Bermaksud kita yakin dan beriman Allah itu ada. Itu istilah. Ada mana? Ada dirinya lah. Tapi dirinya macam mana? Jangan kita fikirkan. Itu hukumnya haram. Tak boleh. Maksud kita fikirkan macam mana? Diri Allah tu agaknya petak agaknya. Bulat ke? Itu tak boleh. Sebab apa yang kita bayang semuanya namanya makhluk. Sebab apa? Sebab cara akal kita berfikir, kita akan fikir benda yang kita pernah tengok. Allah pernah tak kita tengok? Tak. Jadi apa saja kita bayang semuanya makhluk. Jadi kita takkan mampu membayangkan diri Allah tu macam mana. Pejamlah mata macam mana pun, betul kita buat bayang-bayang Allah ni macam mana. Kan? Ataupun kita duduk dekat dalam gua mana kan, apa siap. Gitu bayang. Tak ada. Itu bukan Allah. Jangan kena tipu dengan setan. Ni kadang banyak ni mengaji. Orang suruh mengaji ikut kitab, dia mengaji ikut kepala otak. Akhirnya itu yang dimaksudkan belajar tanpa guru, gurunya setan. Dia nak cari Allah, akhirnya dia bukan jumpa Allah, dia jumpa setan. Sebab tidak berpandukan pada jalan agama yang betul. Ni bahaya. Sebab tu orang yang jadi ajaran sesat tu kadang-kadang bukan pasal tak mengaji, terlebih mengaji. Itu jadi ni tu. Terlebih mengaji pun tak boleh juga. Maksud terlebih mengaji tu telajak, tak ikut guru, tak ikut ulama, tak ikut kitab, ikut dia. Dia jadi mereng. Tu orang panggil gila isim. Bahaya.
Lepas tu bila belajar dengan berguru. Jangan pandai-pandai beli kitab buat baca sendiri. Kena kitab yang mudah-mudah tak apa. Kitab yang dalam-dalam syarah dia, kita pun buat faham sendiri. Tak payah jauh lah. Quran sudah. Quran, kita baca je ayat Quran. Bila kita baca terjemahan, kita perlu ada panduan daripada ulama. Jangan menghentamnya. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nak bayang macam mana? Kita nak kata apa? Oh, Allah ada tangan ni. Sebab ni ayat Quran kata ni. Dah. Bila kata Allah ada tangan, mujassimah. Syirik kafir di sisi Allah. Terkeluar Islam pun. Jangan main-main. Sebab dia faham Allah tu bertangan. Oh, boleh. Nak Allah bertangan pula. Allah mana ada anggota macam kita ni. Apa kaitannya? Kalau Allah ada tangan, Allah jadi sama seperti makhluk. Serupa dengan Allah dengan makhluk. Tak betul. Bukan macam tu. Kan? Sebab tu, habis ayat tu nak masuk apa? Tu kena takwil. Lepas tu kena rujuk ulama. Apa tafsirannya? Apa makna dia? Tak semesti yadun tu dengan makna tangan itu tangan. Seperti mana kita kata, petang tadi kaki tangan KKM datang masjid kita katanya tu. Dia pun pelik. Awak pelik. Dah lah kaki dengan tangan dia datang. Kepala tak datang ni. Nampak? Tu kata biul. Kan? Jadi kaki tangan bukan masuk kaki dan tangan. Itu maksud staff. Jadi satu perkataan tu boleh jadi makna yang lain. Lepas tu bila kita baca, jangan terus kita pandai-pandai. Sebab bahaya. Sebab tu lagi mengaji, lagi pandai ke lagi bodoh? Pandai dah. Lagi mengaji, lagi bodoh. Maksudnya lagi mengaji, lagi tak erti. Lagi tak erti macam mana? Lagi banyak yang kita tak tahu rupanya. Maka kita akan jadi berhati-hati. Berhati-hati itulah panggil takwa. Kita tak sembrono. Bila baca ayat Quran ni, ni maksud dia gini, pandai-pandai dia tak boleh. Sebab dia tahu dia tak reti. Maka dia rujuklah orang yang reti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Tapi kalau dia rasa dia mengaji jadi pandai, itu yang dia jadi memandai-mandai. Orang pun tanya dia, ayat ni jangan. Oh ni kalau tak silap aku makna dia. Kalau tak silap aku, memang silap sungguh. Suatu ulama kata, ayat Quran jangan tafsir sendiri, hukumnya haram. Sebab tu bila kita nak membahaskan ayat Quran, mesti kita rujuk kitab-kitab ulama-ulama mufassirin. Ulama-ulama yang layak mentafsir ayat-ayat Quran. Dengan ilmunya yang diiktiraf. Sebab tu kita kena rujuk kitab-kitab tafsir yang ada. Tafsir apa? Tak kira lah tafsir apa yang ada. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ke, tafsir fi Zilalil Quran, atau tafsir Buya Hamka, atau lagi apa lagi? Tafsir Ibnu Abbas, kalau tafsir yang lama-lama lah. Tafsir Ibnu Kathir. Banyak lagi. Banyak kitab tafsir. Maka rujuk. Lepas tu ulama', lepas tu kita tengok. Quran betul dengan tafsir mana tebal? Tafsir, sebab tafsir tu satu ayat dihurai panjang lebar. Sebab takut lari faham pada ayat tu. Kalau Quran tebal ni je, tafsir begini. Kadang-kadang bukan setakat begini, berjilid-jilid pun ada. Kalau macam tafsir Ibnu Katsir berjilid tu kan. Juzuk satu, juzuk berjilid. Tempat tu ada panjang tebal macam ni. Itu tafsir dah. Quran besar ni. Sebab apa? Sebab dia menghuraikan satu-satu. Apa makna ayat tu? Jadi bukannya kita boleh buat faham sendiri macam orang Wahabi. Dia buat faham sendiri, dia kata Allah ada tangan, Allah duduk di langit. Itu semua pahaman-pahaman yang boleh menyesatkan. Lepas tu kita kena faham. Ni kadang-kadang orang awam dia tak faham. Dia tengok ustaz sama ustaz bergaduh. Dia kata apalah nak jadi zaman sekarang. Ni lah akhir zaman dia kata. Ustaz dengan ustaz pun gaduh. Bukan gaduh. Itu menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Sebab fahaman mereka ni menyesatkan. Sampai mengatakan Tuhan di langit, Tuhan ada tangan. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lawan untuk membatalkan fahaman tu supaya tersebar dalam masyarakat. Itu yang berlaku debat lah, apalah. Sebab ni nak sekat. Nanti mereka ni cakap dengan masyarakat, masyarakat yang tak berapa nak mahir, pergi percaya dengan apa dia cakap. Dah kan jadi sesat situ. Dah menyamakan Tuhan seperti makhluk. Itu yang bahaya. Sebab tu kita kena bercakap. Sebab tu ustaz-ustaz kita lawan puak-puak ni. Kan? Sebab tu kita kena bantras dia. Jangan bagi dia naik. Sebab mereka ni bahaya. Tak kembang biak lagi, tak nampak baik sangat. Kalau dah banyak, tu jadi bahaya.
Okey? Boleh. Sifat wujud adalah satu sifat subutiyah. Dia dipanggil sifat subutiyah. Okey, dia ilmu tauhid ni yang jadi susah sebab perkataan-perkataan yang ulama guna pakai. Perkataan-perkataan tu kita tak biasa dengar. Tu yang kadang-kadang ilmu tauhid tu jadi susah. Jadi macam mana nak bagi dia jadi senang? Mahirkan perkataan-perkataan yang ulama guna tu. Fahamkan dia. Contoh di sini, ulama sebut sifat wujud adalah satu sifat subutiyah. Apa benda subutiyah? Kita faham subutiyah tu, baru kita boleh faham apa maksud dia. Jadi bila kita tak faham perkataan-perkataan yang ulama tu guna, apa yang kita jadi pening. Jadi kita belajar pelan-pelan. Subutiyah, subut. Asal ambil daripada perkataan subut. Subut tu maksudnya sabit ataupun tetap. Jadi suatu sifat yang tetap pada dirinya Allah, yang menunjukkan diri, yakni zat Allah, bersifat dengan ada. Maknanya ada diri Allah, dirinya Allah ada, itulah menunjukkan sifat wujud tu ada dengan diri Allah. Tapi sifat tu tak dapat nak ditunjuk. Tunjuknya dengan adanya Allah tu. Adanya Allah itulah menunjukkan wujud tu adanya Allah. Boleh faham? Adanya saya menunjukkan wujudnya saya. Tapi bukan wujud tu boleh kita tunjuk kat kanan ni ke, kat kiri ke, kat dahi ke, tak ada. Tapi wujud tu nak menyatakan diri itu ada. Ada diri tu adalah wujud tu. Jadi apa kepentingannya di sini? Kepentingannya kita nak meyakinkan atau mengiktikadkan pada diri kita ni yang kita nak faham, yang Allah tu wujud, yang Allah tu ada. Apa yang ada? Dirinya tu ada. Zat Allah tu ada. Zat Allah tu dirilah, diri Allah. Tapi persoalannya, jangan kita fikirkan dirinya tu macam mana. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tengok diri Allah. Bila kita cuba membayang-bayangkan, akhirnya yang dibayangkan itu dirinya makhluk. Bila kita bayangkan diri makhluk, akhirnya kita mensifatkan diri Allah seperti dirinya makhluk. Sebenarnya semua manusia ni Allah letakkan dalam fikrah dia, bila dia lahir, meyakini adanya Tuhan. Itu lumrah. Siapa-siapa pun. Semua manusia, bukan orang beriman saja, orang kafir pun sama. Semua Allah letakkan pada dirinya, merasakan dirinya ada Tuhan. Cumanya dia mencari Tuhan. Bila mencari Tuhan, tanpa dengan dipandu, sebab tu Allah utus Rasul untuk pandu kita. Tapi bila dia cari Tuhan tanpa dipandu, akhirnya dia membayang-bayangkan diri Tuhan tu macam mana. Hasilnya, itu yang jadi perut buncit, tangan banyak, kepala gajah. Faham? Sebab dia membayangkan tu. Dia bayangkan sesuatu yang besar. Itu wujud dia jumpa gajah. Kalau dia jumpa dinosaur, dia buat kepala dinosaur. Contoh. Ini bukan kita, ni 3R. Dia kata, ini menghina agama lain. Ini bukan hina. Inilah fahaman dalam bab akidah. Kenapa jadi macam tu? Kita kena faham. Apa sejarah lahirnya agama-agama yang lain? Inilah punca dia. Puncanya dia mencari Tuhan. Tapi dia tak dipandu dengan wahyu, dengan bimbingan Rasul. Akhirnya dia pakai kepala otak dia. Jadi dia bayangkanlah Tuhan dia macam ni. Sebab tu ada yang sembah matahari. Sebab dia ingat matahari itulah Tuhan. Bila keluar besar, batu bersinar. Ni Tuhan. Pun sujud pula kat matahari. Bila nampak pokok tu pelik sikit, besar bukan main. Pokok pula dia sembah. Tengok lembu pula besar, lembu sadar. Sembah lembu pula dah. Habis asal besar je sembah je. Habis kita keluar pula badan besar. Ni Tuhan, ni sembah. Mampu itu. Kan? Sebab apa? Sebab ni dia tak kenal. Sebab itu namanya tidak kenal. Suatu orang yang kenal Allah dipanggil ma'rifatullah. Mereka yang tak kenal Allah tidak makrifah. Bila tak kenal Allah, dia kenal makhluk. Bila kenal makhluk, dia ingat makhluk itulah Tuhan. Itu yang dia akhirnya sembah makhluk. Kita syukur alhamdulillah sebab dapat kenal Allah. Maka kita sembah Allah dengan sebenarnya. Tapi nak kenal Allah tu boleh ke dengan lahir-lahir je dah kenal Allah? Boleh tak? Keluar-keluar perut mak je, okey, saya dah kenal Allah. Boleh tak macam tu? Walaupun IC kita Islam. Habis nak kenal Allah macam mana? Dengan belajar. Tapi kalau dia tak belajar, agak-agak dia kenal Allah. Bila tak kenal Allah, dia sembah tu. Nampak tak rentetan ni? Habis yang ramai-ramai yang tak datang kuliah, tak mengaji sifat 20, tak mengaji sifat Allah, dia kenal Allah tak?
IC Islam. Dia kenal Allah tak? Soalan. Kalau dia tak mengaji langsung. Tak kenal. Bila tak kenal, dia sembah siapa? Dia pun tak tahu dia sembah siapa. Siapa yang dia sujud. Allah tu siapa dia tak tahu. Allah sekadar sebutan di bibirnya saja. Allah. Yelah Allah tu siapa dia? Entahlah, aku pun tak tahu tak, gitu. Jadi sembahyang dia tu sah ke tak sah? Tu yang Imam Ghazali kata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang melainkan setelah dia kenal siapa yang dia sembah. Jadi kalau dia tak kenal siapa dia sembah, ibadahnya itu tidak sah. Macam mana? Tapi kalau dulu-dulu kita tak kenal macam mana? Allah. Macam itulah saya, apa yang saya rasa bila saya masuk pondok dulu. Termenung bila Tok Guru cakap macam tu. Allah. Habis. Kita ingat kita mengucap dua kalimah syahadah dah cukup. Tapi siapa yang kita sembah? Sebab tu namanya asyhadu. Kita sebut kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud asyhadu? Aku naik saksi. Kan? Nak jadi saksi macam mana kalau tak tahu? Kan? Tangkap satu orang pencuri. Dia dituduh mencuri. Okey. Siapa ada saksi dia mencuri? Ada seorang tu pun angkat tangan. Saya saksi. Saya saksi kejadian. Tu polis pun tanya, awak nampak tak dia mencuri? Awak tahu tak yang dia memang dia yang curi? Tak. Dia kata. Habis macam mana awak jadi saksi kata dia mencuri? Saya rasa je sebab tengok muka dia macam pencuri. Sah tak saksi ni? Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dia tak tahu. Tapi dia rasa-rasa je. Rasa-rasa tak boleh. Nak jadi saksi dia kena tahu. Okey, ada tak siapa saksi dia mencuri? Saya, dia kata. Okey, awak nampak dia mencuri, awak tak? Saya nampak dengan jelas. Dengan mata kepala saya. Tak cukup dengan tu CCTV sebagai bukti. Bila saksinya cukup, buktinya cukup, maka baru sabit. Sah apa yang disaksikan. Begitu juga, aku naik saksi kata ulama, asyhadu bimakna a'lamu. Aku naik saksi itu artinya aku tahu. Bila kita sebut aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, artinya aku tahu tak ada Tuhan melainkan Allah. Tahu tu macam mana? Macam mana nak tahu? Mesti dengan mengambil tahu. Mengambil tahu tu panggil mengaji. Kalau tak mengaji, tak ambil tahu, macam mana nak jadi tahu? Itu saya kata tadi. Adakah seseorang tu keluar-keluar perut mak dia, dia sudah terus tahu? Nah, seperti mana kita tak tahu pun ABC. Kita tak tahu alif bata. Nah, jadi macam mana kita nak tahu? Kena belajar. Belajar kenal huruf alif ni macam mana. A macam mana. B macam mana. Itu yang masuk tadi kak. A for apple. B for ball. Nah, kita belajar sampai cikgu ajar macam mana nak tulis. Belajar tu baru kenal huruf. Tu kenal huruf dah Allah. Belajar kenal dunia pun makan tahun. Allah. Tiba-tiba Allah dia tak mengaji. Adakah dia kenal Allah? Bila dia tak kenal Allah, siapa yang dia sembah tu? Dia sembah siapa? Nampak tak? Macam ni. Ni kita yang mengaji okey tak? Yang tak mengaji tu? Kadang-kadang yang tak mengaji tu bukan orang lain tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Keluarga kita sendiri. Bayangkan. Anak-anak kita. Pasangan kita. Adik-beradik kita. Sepupu sepapat kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita. Kalau orang-orang jauh tu tak apa lagi lah juga, lantak ke dia lah. Nak ni yang dekat dengan kita ni macam mana? Anak kita sendiri kadang tak mengaji sifat 20, tak mengaji sifat Allah. Dah dia kenal Allah tak tu? Macam mana dia? Masuk syurga tak nanti? Dia kena fikirkan tu. Habis macam mana nak buat? Sebab tu sepatutnya didikan agama ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat mustahak. Tapi kita buat lebih kurang. Yang kita fikir SPM kena lepas. Matematik kena selesai. Sains kena selesai. Agama tak apa lah. Lebih kurang dah. Tak apa lah. Dunia buat lebih kurang. Akhirat lagi Allah juga buat lebih kurang atas kamu. Macam mana Azim? Nampak? Itu penting. Sebab itulah saya pun mikir sampai sanggup berhenti kerja. Mana-mana tanya, Ustaz sanggup berhenti kerja duduk pondok. Pasal masalah ni. Sampai sebab kita terduduk
termenung tu bila tok guru cakapnya tu. Allah. Aduh, habis. Betul juga kata, habis mampu aku. Kalau aku tak belajar kenal Allah ni, jadi sampai kita rasa biar aku papa kedana atas dunia ni lebih aku sanggup daripada aku papa kedana nanti hari akhirat. Betul tak? Kita sibuk nak mengkayakan hidup kita di dunia, tiba-tiba kita tak kenal Tuhan yang memberi kita nikmat. Jadi apa guna dengan kekayaan? Baik kita susah, tapi kita kenal Allah. Bila kenal Allah, takkan Allah nak bagi itu susah. Cuba fikir dengan logik sikit. Kan? Yang jahat-jahat pun Allah bagi makan. Takkan yang baik, yang kenal Allah, Allah tak bagi makan. Cuma Allah nak uji je. Kamu yakin tak dengan aku? Aduh. Ingat? Itu kadang ujian kita nak hantar anak ngaji pondok, nak hantar anak ngaji sekolah agama pun kita tak berani. Sebab takut soal tak ada masa depan dan sebagainya. Padahal masa depan tu bukan lagi 10 tahun. Makna masa depan ialah akhirat. Itu maksud masa depan. Masa yang di depan. Kan? Lagi 10 tahun bukan masa depan. Lagi 10 tahun tu jangkaan kita je. Itu pun kalau hidup lagi 10 tahun. Kalau tak hidup, kalau mati, siapa kita tahu? Mati tak semestinya tua. Tu aksiden lori gula tu. Dia pun tak tahu hari tu dia nak aksiden dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kalau dia tahulah hari tu dia nak aksiden, dia lalu tak jalan? Tak lalu dah. Nampak? Sebab tak tahu dia lalu juga. Dan lori yang sebelah tu tak salah apa pun. Bukan tayar dia yang pecah. Lori yang sebelah satu yang tayar pecah. Dia bawa elok je. Dia tahu tak lori tu nak hantam dia? Dia pun tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak lalu dah. Jadi maksudnya hidup kita ni kita tak tahu. Sekejap gini, lagi saat 2 lepas ni kita pun tak tahu apa nak jadi. Entah hidup lagi atau tidak. Jadi soal masa depan bukan 10 tahun lagi. Nah, soal masa depan ialah akhirat kita. Jadi kalau kita fikir soal akhirat, apa persediaan kita untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah. Yang menyebabkan hari ini manusia jadi tak tentu kehala, jadi sombong, jadi bongkak, puncanya apa? Satu, tak kenal Allah. Tak kenal Tuhan. Tu yang puncanya. Kalau dia kenal Tuhan, dia takkan sombong. Sebab bila dia kenal Tuhan, baru dia tahu dia tu hamba Tuhan. Bila hamba Tuhan nak sombong apa? Yang jadi sombong apa semua ni, dia tak kenal Tuhan. Dia rasa dia pula berlagak Tuhan. Itu jadi. Ini sifat wujud. Okay? Itu kena faham dia baik-baik. Wujudnya Allah Ta'ala ialah juga ulama namakan dia sebagai wujud yang zati. Maksud wujud yang zati, wujud yang hakiki, yakni wujudnya Allah tidak diwujudkan. Adapun kita bukan wujud yang zati. Kita ni dipanggil wujud yang majazi. Majaz ni maksudnya pinjam-pinjam cakap, kata Tok Guru kami. Maksud pinjam-pinjam cakap, pinjam-pinjam je kata wujud, hakikat tak wujud pun maksudnya wujud. Kita ni cakap je wujud, hakikat tak wujud. Habis kita cuma diwujudkan. Kita ni ibarat seperti sebuah lukisan. Asalnya kertas lukisan tu kosong. Kan? Lepas tu lukis orang lidi, kepala bulat, tangan, badan, tangan, kaki. Adalah orang lidi tu. Selama mana orang lidi tu ada? Selagi dia tak padam. So dia padam kaki macam mana? Kan? Dah contohlah orang lidi tu. Lepas tu dia padam tangan pula, dah jadi macam lollipop. Kepala dengan badannya. Kan tak? Dari padam pula kepala, tinggal satu tu badan, sekujur badan gitu. Mujur ada badan ni, padam semua, apa tak tak? Jadi yang melukis tu ibaratnya Allah. Kita ni hanya lukisan. Kebetulan ada istilahnya. Allah nak bagi ada. Allah nak bagi tak ada lah. Jadi buat apa nak sombong? Cakap angkuh. Kalau bukan aku benda ni semua tak jadi tau. Dia kata itu. Kalau bukan aku, itu pun mujur mu ada. Kalau mu tak ada, apa tak ada? Jangan sembang Baik mu agung, baik mu raja, baik mu sultan, baik mu perdana menteri. Tak kisah siapa. Jangan sombong. Jadi agung ke, jadi raja, jadi sultan, jangan sombong.
jadi Perdana Menteri lagi, jangan sombong. Kan tak? Mujur tu Allah bagi mu ada je. Kalau mu tak, Allah bagi tak ada, apa pun tak ada. Tak ada istilah raja ke, tak ada istilah agung, tak ada istilah Perdana Menteri, tak ada. Sama tak ada. Kamu hanya sekadar lukisan. Yang lukisan boleh koyak. Itulah diri kita. Jadi apa secebis lukisan jadi kita ni? Apa yang nak dibanggakan? Apa yang ni? Cumanya bila diberi amanah, peganglah amanah tu dengan baik. Sebenarnya kita ni macam mainan je, tahu tak kita ni. Kita jadi PM, jadi itu, jadi ini, jadi manager, jadi bos. Macam budak-budak kecil-kecil main-main. Nak main pondok-pondok. Ada? Biasa masa kecil-kecil main. Dia ni jadi ayah, dia jadi mak, dia ni pergi kerja. Benda tu mainan saja sebenarnya. Tu mak ni pula masak nasi pada pasir. Pakai daun kan. Main pondok-pondok gitu. Hidup kita ni macam pondok-pondok je sebenarnya. Hanya sebagai orang cakap apa, pahit manis kehidupan. Tu je. Hakikat mana yang bos ni? Mana bos? Sebab tu nanti balik kampung akhirat, lepas tu dipanggil Yaumul Qiyamah. Hari kiamah. Kiamah ambil daripada perkataan kiam. Kiam tu maknanya bangkit. Hari kebangkitan. Sebab apa? Dibangkit daripada dilena, diulit mimpi. Hidup kita ni macam mimpi je. Wak seronok. Lepas tu hidup kita ni ada asam garam ni. Ada manis, ada gembira, ada sedih gitu je. Macam mimpi. Bila pop dikejut, bangun. Bangun-bangun tengok hari kiamat. Hari kiamat itulah hari yang sebenarnya. Hari kebangkitan. Dan hari itu, kalau orang yang masa hidup dunia ni agung, jadi raja, masa kiamat nanti raja lagi tak? Mana pergi? Macam itulah mimpi, betul tak? Kan kita mimpi macam tu. Kita tidur, mimpi jadi YB. Siap ada driver dalam mimpi tu. Bukan main lagi. Action duduk belakang macam sok kabau. Kan? Pergi parlimen. Kata. Dalam mimpi, dia tak sedar lagi ni. Tiba-tiba bini kejut. Bang, parlimen apa? Subuh. Pergi majlis, bayang. Dia pun, bila dia bangun, tengok atas katil. Mana driver? Mana driver? Rupanya driver dia bantar peluk dia di depan tadi. Aduh, mana ada driver? Dan mana kereta mahal tadi? Tak ada. Mana parlimen? Tak ada. Semua tak ada. Apa dah? Mimpi je. Ani je. Sebab tu jangan over sangat dalam dunia ni. Sebab ia hanya sekadar mimpi. Cumanya dunia ni lah Allah letakkan kita sebagai tempat kita bercucuk tanam. Kumpul hasil amalan. Banyak mana yang kita mampu kumpul untuk kita nak bawa hari kehidupan yang sebenar. Mana hari kehidupan sebenar? Hari akhirat tu nanti. Hari kiamat tu nanti. Itu kehidupan yang sebenar. Jadi kalau Allah berikan kita pangkat jawatan yang besar, gunakan jawatan itu untuk mengumpulkan sebanyak mana pahala Allah. Itu satu kelebihan yang Allah bagi. Sebab bila kita ada jawatan, kita boleh buat macam-macam untuk menolong Islam, menangkan Islam. Ini mahkamah syariah yang diberhentikan dia punya akta. Yang mahkamah sivil diangkat. Patut mahkamah syariah yang diangkat, sivil direndahkan. Walaupun dengan alasan bertembung dua hukuman yang sama. Tapi kenapa yang sivil diangkat, syariah dipadamkan? Tu. Okey, kita boleh terima alasan dia dengan sebab kata dua hukuman yang sama. Kalau itu angkatlah yang syariah. Syariah tu Islam. Sivil tu orang awam, sivil tu yang campur semua agama. Jadi negara kita ni, negara sivil ke negara syariah? Negara Islam ke negara orang campur semua orang? Kalau Amerika buatnya tu tak sablik lah nama Amerika. Ni kata negara Malaysia. Majoritinya Islam, perlembagaan agama Islam. Jadi di mana kedudukan mahkamah Islam? Undang-undang Islam. Lepas tu mereka duk kona pula kata mahkamah sivil lebih baik kerana hukumannya lebih berat. Gitu gini. Kita jangan mudah terberdaya. Sekali dengar nampak betul. Okay, kita ambil contoh lah. Contoh masalah zina. Masalah zina. Hukuman syariah dengan hukuman sivil, tarifan tak sama. Apa maksud undang-undang sivil? Undang-undang sivil termaktub atas pemerintah negara, kerajaan. Kalau kerajaan kata peraturan begini-begini, siapa langgar, maka dia telah melanggar peraturan. Maka hukumannya atas sivil. Adapun hukuman syariah, itu meletakkan
undang-undangnya bukan atas pemerintah, undang-undangnya atas Allah. Jadi kalau dia langgar, bukan langgar undang-undang negara, dia langgar undang-undang Allah. Maka hukumannya ikut pelaksanaan apa yang Allah suruh. Jadi contoh macam zina. Kalau undang-undang sivil, kalau seseorang itu berhubungan suka sama suka, maka itu bukan jenayah. Dia tak panggil jenayah. Sebab dia rela. Tapi dalam hukuman Islam, tak kira lah mu suka sama suka ke, atau mu tak suka ke, rogol ke, sama suka tak suka ke, atas namanya bukan dengan jalan nikah, itu zina. Maka zina mesti diambil tindakan. Tapi kalau dah aktanya sudah tidak ada dalam syariah, macam mana Jabatan Agama kita nak ambil tindakan? Tak boleh. Jadi impak dia apa? Zina akan berleluasa. Dengan alasan kami suka sama suka. Saya bukan buat kes jenayah rogol. Nampak? Berat tak berat? Tapi dia berkata itu Kelantan je Ustaz. Itu rentetan. Mahkamah ni dia akan ada kes rujukan. Jadi kalau contoh di Kelantan dah jadi macam tu. Negeri lain berlaku. Katalah contoh kita di Perak berlaku benda ni. Dia boleh cabar balik. Bila konon-konon, katalah contoh, Jabatan Agama Islam Perak menangkap seorang yang berzina. Bawa di bawah akta syariah undang-undang negeri Perak. Di bawah mahkamah syariah. Dia akan cabar. Dia kata, kami rujuk balik fail mahkamah di Kelantan. Dia boleh bawa kes ni ke sivil. Maka dia akan cabar dengan mahkamah sivil. Untuk cabar balik mahkamah syariah Perak pula. Akhirnya dengan Perak-Perak pun akhirnya akan batal juga. Jadi dia akan jadi dominos istilah dia. Satu jatuh, semua akan jatuh. Jadi bila Kelantan aktanya hilang, negeri lain juga akan turut hilang satu hari nanti. Tak jadi tengok. Sebab mereka akan rujuk balik. Itu jadi masalah. Ada. Jadi patutnya gunakanlah jawatan yang kita ada untuk tolong Islam. Tak apa. Mu buatlah apa mu nak buat. Mu jawablah dengan Allah yang Maha Kuasa nanti. Itu je. Kita tolong sampai aja. Kan? Okey. Boleh? Jadi moga-moga kita ni Allah selamatkanlah kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau rasa kita tak sanggup nak pegang, tak usah berebutlah. Nak berebut jawatan, nak pegang itu, nak pegang ini, tanggungjawab besar. Kalau rasa kita tak boleh nak buat, tak usah. Pening kita nanti. Tak payah kata nak jadi menteri, jadi ketua kampung sudah Tok Zidang. Jangan. Kalau rasa tak cukup kuat, ini berebut-rebut. Sebab apa berebut? Sebab nampak habuan yang dia akan dapat dari segi dunianya. Dengan gajinya, dengan popularnya. Tapi tanggungjawab tu, dalam kawasan karya kita sebagai ketua kampung, dalam kampung kita ada orang tak semayang. Allah akan tanya, kamu sebagai ketua kampung, dalam kampung kamu ada orang tak solat. Apa tindakan kamu sebagai ketua kampung? Apa yang kamu buat? Jawab. Saya bagi berah, kata dia. Mampu. Orang dah lah tak semayang, mau bagi berah lagi. Nampak? Kan? Dalam kampung kamu ada tempat orang main judi sebagai contoh. Ada kedai tikar nombor ekor ke apa ke. Kamu sebagai wakil rakyat di situ, ketua di situ. Apa tindakan kamu? Allah tanya. Ingat? Sama juga macam tadi tu, masalah hukuman akta syariah ni. Macam dalam bab judi. Kalau ikut undang-undang sivil, judi ni ada halal dan ada haram. Sebab apa? Sebab yang berlesen halal. Yang tak ada lesen haram. Tapi kalau undang-undang Islam, mu tak kira lah ada lesen ke tak ada lesen ke, haram semua. Jadi mana sepatutnya yang betul? Undang-undang syariah ke undang-undang sivil? Tapi yang dibatalkan undang-undang syariah. Impak dia kan, fikir kesan jauh dia. Aduh, ni bahaya ni. Tak tahulah kita makin ke depan ni nak jadi apa, tak tahu. Kita dah teruk dah kita ni. Taklah. Cakap banyak kan, kena pula lagi. Tapi tak boleh tak cakap, kena cakap. Itu dia. Jadi wujud Allah ialah wujud yang zati. Wujud yang hakikat. Adapun wujud kita ni bukan wujud zati. Kita wujud majazi saja. Wujud yang orang kata pinjam-pinjam. Kata je ada. Tapi hakikat tak ada. Cuma diadakan. Dan hati-hati jangan sampai juga kita kata Allah mengadakan dirinya sendiri. Itu pun tak boleh.
Sebab kalau Allah mengadakan dirinya sendiri, berarti Allah juga diadakan. Kalau diadakan itu namanya makhluk. Tak, Allah tak mengadakan dirinya sendiri. Allah memang ada. Cukup setakat tu. Di zaman Nabi, Nabi ajar sahabat lebih kurang macam ni lah. Tak adalah sebiji. Nabi ajar sahabat untuk kenal Allah apa semua. Sahabat ni balik mikir, setan kacau dia. Jadi kita tuan-tuan ni pun mana tahu takut setan kacau. Kan? Balik-balik setan kacau. Setan kata, kamu ada, Allah bagi ada. Betul? Dah Allah ada, siapa bagi ada? Jadi dia mikir, dia tak ada juga. Aku ni ada sebab Allah bagi ada. Dah Allah tu ada, macam mana Allah boleh ada? Siapa bagi Allah ada? Dia timbul macam tu. Pening dia sampai tak boleh tidur malam. Esok pagi dia jumpa Rasulullah, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, semalam berlaku dalam pemikiran saya, mikir saya ni ada sebab Allah bagi ada. Juga saya terfikir Allah ni ada, macam mana Allah boleh ada? Siapa bagi ada Allah? Nabi ajar apa kat dia, kat sahabat ni? Nabi kata setiap kali kalau timbul benda macam tu, Nabi kata bacalah ta'awuz. Ta'awuz tu maksud apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang direjam. Dan ludah di sebelah kiri, kata Nabi. Tuih, itu. Dan sebutlah amantu billah. Cukuplah aku beriman dengan Allah. Kerana apa? Yang ganggu kamu tu, yang menyebabkan kamu jadi pening tu, setan. Sebab dia nak bagi kamu ragu-ragu dengan wujudnya Allah. Dan kita ingin ingat, setan lebih alim daripada kita. Sebab apa? Sebab dia pernah duduk di sana dah. Di alam tu. Dia duduk dengan malaikat dulu masa di zaman Azazil dulu. Kan? Jadi dia lebih mahir. Kita cuma belajar tentang malaikat. Jumpa malaikat pernah tak? Tak pernah lagi kita. Lain lagi malaikat maut. Jadi tak jumpa lagi. Kalau jumpa tak ada dah sini. Malaikat kita tak ada jumpa. Dia dah sembang dah dengan malaikat. Maknanya siapa lebih mahir lagi? Dia. Jadi sebabkan kemahiran dia lah dia nak sesatkan kita. Sebab tu orang yang pandai tapi nak sesatkan orang itu sifatnya iblis. Dia pandai matematik. Sebab tu dia nak kencing. Kata turun harga minyak tak turun-turun. Formula matematik macam-macam. Kan? Macam pandai. Padahal pandai apa? Pandai menipunya kita. Itu sifat iblis tu. Dia pandai tapi pandai nak tipu kita. Macam ni. Jadi jaga-jaga. Jadi Nabi ajar dah kalau timbul benda-benda meragukan macam tu, baca je a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuih ludah lagi ni. Tapi tengok dulu takut ada kawan sebelah. Pepek kawan tu. Dia kata kurang ajar nak lebam banyak girang. Ada. Kalau tempat tu tak boleh ludah, jangan ludah sungguh. Buat isyarat saja kata guru kami. Tuih gitu je. Macam tu. Memberi isyarat kita menghina si setan tadi tu. Kenapa sebelah kiri? Kerana setan suka duduk di sebelah bahagian kiri. Kiri ni bahagian yang negatif. Kalau bahagian baik-baik belah kanan, malaikat dan sebagainya. Okay? Jangan salah ludah malaikat lagi. Belah kiri ya, tuih gitu. Baik. Ada? Itu dia. Wujudnya Allah Ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala bukan disebabkan oleh sesuatu, yakni dengan bahasa lain dipanggil illah. Tidak bersebab. Ingat, Allah tidak bersebab dalam segala-galanya. Sama ada kewujudannya, perintahnya, hukumannya, semua. Kenapa Allah cipta kita? Sebabnya tak ada sebab. Allah cipta kita ni tak ada sebab. Jadi Allah memang nak cipta. Ya. Ikut Allah. Atau istilah kita, bahasa kita lah, kita panggil sukati Allah. Ikut Allah. Bukannya ada sebab tertentu. Kalau sebab bermakna Allah memerlukan sebab tu. Contoh, kenapa tuan-tuan pergi kerja? Kenapa tuan-tuan pergi kerja? Kita tak pergi kerja semua. Duduk goyang kaki je. Kenapa kita pergi kerja? Apa sebabnya? Sebab nak duit. Cuba pergi kerja tapi bos tak bagi duit. Pergi tak? Mampus ya tapi kata. Bos kata ikhlas lah kerja. Tak payah harap apa-apa lah. Tokmu dia jawab oleh kat bos. Sedap dapat banyak, aku lagi ikhlas. Gaduh situ. Nampak? Jadi tak. Maknanya kita buat sesuatu bersebab. Maknanya kita nak balik. Kita nak dapat apa faedah kita dapat balik. Allah tak begitu. Kalau dikatakan Allah cipta kita dengan sebab,
Bermakna Allah nak ambil faedah kita balik? Dah, Allah tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Allah tak perlukan apa-apa. Sebab tu Allah tak heran. Mu tak nak semayang. Sikit Allah tak heran. Sebab yang masuk neraka nanti kamu ke aku. Betul tak? Kamu tak nak sokong Islam. Duli apa? Nah, ingat Allah heran ke kita tak sokong Islam? Mu juga yang susah nanti. Kena azab dalam api. Ada, tu je. Tak ada masalah bagi Allah. Lepas tu sikit tak heran. Mu tak nak datang masjid. Orang buat kuliah, orang buat solat Jumaat. Mu tak nak datang tak? Lantak kamu. Kita cuma galakkan je, kita panggil. Mu tak nak datang juga. Mu tanggung sendiri kan? Nanti Allah tanya. Kan? Tu je. Sebab tu bila kita berjuang, bila kita berdakwah, jangan sampai kita berduka cita. Kita nak sangat kemenangan-kemenangan dan sebagainya. Sampai akhirnya, kita pun tak menang-menang. Lah, kita nak Allah ke nak menang? Dia jawab. Kita berjuang tu, kita Allah lah tu. Sudah. Soal menang atau tidak, itu hak Allah. Soal orang tu ikut tak ikut, itu hak Allah. Yang penting kita dah buat kerja agama. Menyampaikan risalah agama. Memperjuangkan agama. Itulah kemenangan sejati orang yang beriman. Sudah. Tak payah pening ke? Kenapalah mereka tak ikut kita? Loh. Itu Allah. Allah pilih siapa yang Allah nak. Dah Allah tak pilih dia. Nak buat macam mana? Kita buat kerja je lah. Dakwah dan terus dakwah. Terus dakwah. Tak usah pening. Okay? Barulah hati ni jadi tenang. Relax je. Tak payah nak serabut. Kita buat kerja kita sahaja. Jangan buat kerja Allah. Kerja Allah, Allah nak pilih siapa yang Allah kehendak. Kita tak boleh pilih orang. Hatta anak sendiri kita tak boleh. Sebab tu iman tak boleh diwarisi. Anak Nabi Nuh sendiri tak naik kapal. Tak naik kapal bahtera Nabi Nuh. Itu anak Nabi tu. Ikut kehendak Allah. Ikut kehendak Allah. Siapa Allah nak pilih, pilihlah. Cuma kita mampu berusaha dan berdoa. Sudah, selesai. Itu kerja kita. Kan? Jangan sampai kita tak berusaha langsung. Biarlah anak saya nak bangkit subuh ke tak nak bangkit, lantak dia lah. Itu tak boleh. Kita sebagai ayah, peranan sebagai ayah, kena didik anak. Kejut dia bangkit sembahyang subuh. Masih lagi dalam jagaan kita jaga. So, dia dah keluarga dia sendiri, dia dah jadi suami orang, apa semua, dia duduk rumah dia sendiri. Takkan tiap-tiap pagi nak telefon. Bangkit subuh belum? Bangkit subuh belum? Dia pandai dia lah, tanggungjawab dia dah. Tapi sebelum dia sampai situ, tanggungjawab kita. Kita kena didik. Sebab tu Nabi kata, anakmu umur 7 tahun, dah mula. Ajar dia semayang. Ajak dia semayang. Ajak dia datang masjid. Lepas tu budak-budak datang masjid, tak usah marah. Itu sebagai sumber awal pendidikan dia. Kita kadang-kadang marah. Balik! Bising masjid. Balik! Lama-lama hati dia akan benci dengan masjid. Sebab datang masjid, dihalau. Tapi dia jadi suka pergi sana. Jadi jatuh. Akhirnya sampai besar masjid, orang halau. Jadi, cuma bila dia habis semayang lagi nak minta, dia pun senyap kejap. Nama pun budak-budak. Pelik kalau Tok Imam kata Bilal. Mana Tok Imam? Itu baru pelik dah kalau cucu Tok Bilal tak pelik lah. Nama pun budak. Yang pelik kalau orang besar. Tu baru pelik. Kan? Kadang-kadang kita yang marah tu pun kita masa kecil pun lebih kurang 2 kali 5. Tantang lagi parah lagi. Budak tu main lari je, dia terjun kolah dulu. Kan? Jadi kita nak menggalakkan suasana. Yang dia kata, mana boleh budak-budak bising, bacalah sirah. Takkan tak pernah dengar Rasulullah tengah sujud, cucu Rasulullah duduk atas. Itu maksudnya apa? Nabi bawa tak cucu dia pergi masjid. Lepas tu budak tu, cucu Nabi duduk atas, tengkuk Nabi apa semua duduk, sehinggakan Nabi sujud lama. Maksud apa? Dah normal lah budak-budak. Tapi bila dia tengok, dia ingat dalam kepala, oh sujud. Saya perasan kadang-kadang anak saya lah. Dia cik lagi. Dan dia main dengan adik, dengan kakak dia apa semua, dia main. Kadang dalam main tu dia semayang. Bukanlah dia semayang betul, tapi sebab apa? Dia boleh tiru perbuatan solat sebab dia pernah tengok kita solat. Kadang-kadang dia bawa barang, batu barang tu terlepas jatuh. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun dia sebut pelat, tapi sebab apa dia boleh sebut gitu? Sebab dia tengok orang dewasa yang buat depan dia, bila jatuh barang, Allahu Akbar. Jadi dia terikut. Budak ni dia cepat ikut. Sebab otak dia masih lagi kosong, fresh. Jadi apa saja yang masuk, itu yang dia lekat. Jadi kita masukkanlah benda yang baik-baik.
Ini tak habis-habis bagi dia tengok boboiboy. Itu boboiboy dalam kepala ni. Boboiboy. Itu aja. Nak Doraemon. Nak itu sikit-sikit boleh lah kartun-kartun. Kan? Tu. Tu cerita sikit tadi. Zat Allah lah. Okay, baik. Jadi zat Allah tak ada ilah. Yang ada ilah ni kita semua. Kita semua bersebab. Allah Ta'ala tidak bersebab. Jadi adanya Allah bukan dengan sebab. Kita ada sebab tak? Kan? Allah tak ada sebab. Okay? Itu maksud ni lagi. Jadi itulah secara umumnya ataupun peringkat orang awam. Kalau nak hurai cara dalam panjang lagi. Tapi sekadar untuk permulaan, yang tu dulu kita kena faham. Itulah makna wujud. Pegang kemah-kemah. Apa yang kita hurai panjang lebar tadi, itulah pemahaman tentang apa makna wujud pada diri Allah Ta'ala itu. Itu baru poin nombor berapa tadi tu? Baru 3. Kos 9 dah ni. Poin keempat sikit je. Yang lagi 2 senang je. Poin keempat, lawan dia. Lawan dia wujud. Wujud tu artinya ada. Lawannya tiada. Lawan dia lah, tiada. Dalam bahasa Arab dipanggil Adam. Bukan Adam. Kalau Adam tu Nabi Adam. Ni Adam. Dengan Ain. Adam artinya tak ada. Jadi itu lawan, mustahil. Lawan ni bukan untuk kita pegang, tapi untuk kita tolak. Jadi mustahil Allah tu Adam. Mustahil Allah tu tak ada. Kita tolak. Bukan suruh pegang, suruh tolak. Okey? Mustahil Allah tu tidak ada. Jadi maksudnya Allah ada, mustahil tak ada. Ada pun kita, tak begitu. Kita ada dan bakal tak ada. Kita bukan ada mustahil tak ada. Kita ada dan bakal tak ada. Kita ada pun Allah ada yang mustahil tak ada. Mana Allah ada selama-lamanya ada. Takkan tak ada. Sebab tu hidup bergantunglah dengan Allah kerana Allah sentiasa ada. Tapi kalau hidup bergantung dengan makhluk, ketahuilah makhluk itu bakal tiada. Hidup kita bergantung dengan mak ayah kita. Mak ayah kita bakal tak ada, hilang. Bila hilang mak ayah, pening, tak tahu nak hidup macam mana. Nah, kalau hidup bergantung dengan duit, masa duit ada, senyum. Duit tak ada, mereng dua. Macam mana ni, mampu aku, duit tak ada. Sebab hidup bergantung dengan duit. Hidup bergantung dengan jawatan. Ada jawatan, kemaham, main. Tak ada jawatan, terus pening, tak tahu nak buat apa. Itu yang masa PKP hari tu, lockdown COVID tu, berapa ramai terjun jawatan, nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab selama ni hidup dia dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan gaji dia. Tiba-tiba bila semua tu tak ada, COVID kan, kilang semua tutup, kedai apa, kerja-kerja semua diberhentikan, tak ada kerja. Tak ada kerja terus nak terjun jabatan. Dah mana Allah dalam hidup dia? Padahal yang selama ni bagi dia rezeki makan, bukan pejabat dia, bukan gaji dia, Allah. Nampak? Jadi sebab tu hidup gantung Allah. Saya nak tanya, soalan cepu emas. Siapa dalam dunia ni orang yang paling bergantung dengan Allah? Dia tak bergantung pun dengan makhluk. Siapa dia? Selain Nabi lah. Dan selain Rasul. Siapa? Ulama' pun okey lah. Okey, selain ulama'. Siapa? Orang gila. Betul tak? Orang gila ada payslip tak? Ada pencen tak? Tak ada gaji, tak ada. Tak payah kata gaji, akaun bank pun silap tak ada. Duit apa tak ada, semua tak ada. Habis macam ni dia boleh hidup? Sebab dia bergantung dengan Allah. Nampak? Hidup ni relax je. Rumah tak ada dia. Kita rumah tak ada, bening. Dia tidur kat mana-mana. Senang hidup dia. Nampak? Jadi kalau nak hidup paling senang, hiduplah seperti orang senang hidup dia. Boleh tidur kat mana-mana, nak makan apa-apa, suka hati dia je. Kan? Hidup yang tak ada masalah. Nampak? Kan? Baik, Roblox pun lepas tu. Kan? Orang gila bawa motor, tak ada lesen. Roblox lepas tak? Lepas, polis tak tahan dia. Dia kata gila. Kalau polis layan kat gila. Kan? Dan lesen. Dia nyanyi. Jalan je lah. Dia buat gila. Nampak? Jadi kalau nak lepas Roblox, buat gila.
Ya, tu. Okey, itu lawan dia mustahil Allah tu tak ada. Tak boleh terima akal kata Allah tak ada. Itu yang keempat, dan yang terakhir yang kelima, dalil. Bukti. Bukti mengatakan Allah tu ada. Kita bawa dalil nakli, ni boleh rujuk dalam ayat Al-Quran, dalam surah Sajadah. Banyak lagi, ini salah satunya. Surah Sajadah yang kita biasa baca dalam hari Jumaat tu, subuh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau Allah cipta langit dan bumi, takkan Allah tu tak ada. Kalau benda tak ada, macam mana boleh cipta? Macam tu. Dia tu jadi mendalil. Jadi inilah jadi dalil menunjukkan Allah tu ada dari segi ayat Al-Quran. Dari segi akalnya pula, fikirkan dengan akal kita yang waras. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak ada, macam mana kita boleh ada? Cuba ni. Tu dalil akal tu. Fikir dengan akal. Kalau dikatakan Tuhan ni tak ada, habis tu kita ada ni macam mana? Siapa yang adakan kita? Adanya kita lah menjadi dalil Allah itu ada. Walaupun Allah tu kita tak nampak. Boleh? Okey? Okey, jadi cukup sekadar tu dulu. Ataupun contoh lain Qiyah tadi, kalau nampak ada tombol pintu, pasti ada apa? Ada kuncinya. Walaupun kunci tu mungkin kita cari tak jumpa. Ataupun juga kalau ada kunci, mesti ada tombolnya. Takkan orang cipta kunci je, lepas tu nak buka apa? Tak saja je reka kunci. Mana ada macam tu. Jadi macam itulah, bila ada makhluk, pasti ada yang mencipta makhluk. Mencipta makhluk itulah namanya Allah. Allah utus Rasul untuk ajak umat yang kamu rasa adanya Tuhan, itulah Tuhan itu bernama Allah. Jadi kita berhenti situ dan kita akan sambung nanti yang kedua pula, iaitu yang wajibul kidam. Apa maksud sifat kidam bagi Allah Ta'ala? Okey? Kita pergi satu-satu. Hari ini kita mengaji wujud dulu. Boleh? Ada soalan nak tanya sebelum kita tutup majlis? Tak ada? Tak ada soalan, maknanya faham semua lah ya? Kena terror lah tu. Okey. Okey. Okey, kita kongsi soalan dulu. Ada sahabat tanya. Okey, macam mana bahagian orang yang kata Allah duduk di atas aras, cumanya duduk tu tak sama dengan kita. Okey, apa hukumnya? Hukumnya tetap memberi waham. Waham ni maknanya boleh mengelirukan. Okey, bila dia kata Allah duduk di atas aras, cuma duduknya tak sama dengan kita, tapi bila kita dengar perkataan duduk, apa yang akan bermain di fikiran kita? Apa secara asas saja. Bila saya kata Allah duduk di langit, apa yang tuan-tuan akan fikir? Mesti kita akan fikir, oh Allah duduk situlah di langit tu, cuma duduk tak macam kita lah. Tetap menjadi sifat seperti makhluk. Sama juga macam yadullah tadi, tangan Allah. Ada je yang jawab macam ni, dia kata dalam ayat Quran ni maksud tangan Allah, cuma tangan Allah tu tak sama dengan tangan kita. Dia jawab tu. Konon-konon macam selamat lah jawapan tu. Tetap bahaya. Sebab bila sebut, walaupun kita kata tangan Allah tak sama dengan tangan kita, tapi bila sebut tangan Allah, apa yang akan bermain di fikiran kita? Kita akan membayangkan tangan tu. Cuma mungkin kita bayang tangan tu besar sebab Allah kan. Jadi lebih hebat daripada kita lah. Jadi, tapi cara bayang akan tetap bayang apa yang saya sebut tadi, makhluk. Sebab otak kita berfikir cara bayangan. Lepas tu bila saya beri, kalau contoh macam orang cerita pasal jalan ke apa kan, oh aku masuk kanan, apa yang main di fikiran kita, kita akan bayang ada simpang, dia ni masuk kanan. Lepas tu orang kata, okey, aku berjalan kat tepi pantai, apa yang kita bayang? Kita bayang tepi pantai. Macam tu. Sebab otak kita ni dia fikir dengan bentuk gambaran. Jadi bila sebut tangan, walaupun dia kata tapi tak samalah dengan tangan kita, macam mana kita nak bayang tangan tu? Kita akan bayang tangan. Cuma tangan tu mungkin kita bayang dia besar, hebatnya, lagi panjang ke tangannya. Tapi tetap yang dibayang itu namanya tangan. Itu masih lagi makhluk. Jadi tak boleh. Tetap tak boleh. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia ada dua aliran.
Satu namanya aliran salaf, satu lagi namanya aliran khalaf. Ni ringkas sikit saya cerita. Aliran salaf ni yang hidup pada kurun 1, 2, 3 dulu. Ini 100 tahun, 200 tahun dan 300 tahun hijrah dulu. Ini zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'it tabi'in. Orang salaf dia berpegang bila jumpa yadullah, tangan Allah, mereka tak bahas langsung. Bila ditanya ma makna yadullah, wallahu a'lam. Terus dia jawab macam tu. Orang tanya, apa maksud tangan Allah? Serah pada Allah. Aku tidak tahu membahasnya. Dah. Itu golongan salaf. Berbeza dengan Wahabi yang zaman hari ni, yang mengaku mereka ni salafi, konon-kononnya macam salaf tu, tapi mereka kata Allah ada tangan cuma tak sama dengan kita. Tetap tak betul. Orang salaf dulu, dia tak kata Allah ada tangan. Dia tak kata tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Dia terus kata, aku tidak tahu. Aku serah terus pada Allah. Itu salaf yang sebenar. Itu ahli sunnah wal jamaah yang asal. Kemudian kurun keempat dan seterusnya sampai kurun kita kurun ke-14. Kurun 4, 5, 6, 7, 8 sampai kita sekarang ni, ini dipanggil zaman khalaf. Khalaf punya zaman pula, ulama mula mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat macam ni. Ayat-ayat yang ada nampak keserupaan dengan makhluk. Maka ulama kata maksud yadullah, tangan Allah itu ialah dengan makna kuasanya Allah. Ditakwilkan. Apa tujuan takwil? Supaya menyelamatkan iman umat Islam. Supaya jangan terus kita bayang, jadi kita nak bayang tangan. Bila sebut terus kuasa, terus hilang bayangan tangan. Kita tak bayang tangan dah, kita bayang kuasa terus. Jadi selamat. Itu ulama khalaf. Yang mana hidup pada kurun 4 dan seterusnya sampai zaman kita. Jadi dua-dua aliran inilah yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada dua ni, bukan ahli sunnah wal jamaah. Seperti mana fahaman Wahabi, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab mereka berpegang, Allah memang ada tangan, cuma tangannya tak sama dengan kita. Dia pegang macam tu. Itu tetap tak boleh. Sama macam tadilah. Dia kata Allah duduk di langit, tapi bukanlah duduk macam kita. Tak boleh diterima. Tak boleh sebut. Sebab dia menimbulkan waham. Nanti dia akan bayang juga, oh Allah duduk di langit. Maknanya bila dia tak duduk di langit, walaupun tak duduk macam kita, itu kan namanya bertempat. Allah bertempat di langit. Itu rosaklah tu akidahnya. Kerana Allah tidak bertempat. Allah tak memerlukan. Kalau Allah tu bertempat, bermakna Allah memerlukan tempat untuk dia duduk. Jadi Allah tak perlukan tempat. Kerana tempat itu makhluk. Kalau Allah perlukan tempat, berarti Allah perlukan makhluk. Kalau Allah perlukan makhluk, Allah lemah. Sebab dia nak kena ada makhluk, baru dia boleh duduk. Allah tak perlukan siapa-siapa. Sebab Allah Tuhan. Siapa-siapalah yang perlukan Allah. Bukan Allah yang perlukan siapa-siapa. Itu kita punya akidah. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Tapi tak apa, belajar, makin lama makin faham, makin lama makin nampak. Dan benda ni jadi pertembungan. Hati-hatilah tuan-tuan, pertembungan. Saya terus terang saya bagi tahu, pertembungan dalam kehidupan masyarakat kita, malah pertembungan dalam parti politik itu, pertembungan dalam segala hal, dalam jabatan agama, dalam itu, dalam ini, semua ada puak-puak ni, puak Wahabi. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memilih mereka-mereka ni jadi pemimpin kita. Sebab bahaya. Mereka ni memang nak duduk di atas sebab mereka nak menguasai. Jadi jangan sampai kita salah memilih pemimpin sehingga kan walaupun nampak corak-corak Islam, tapi yang memimpin itu dari fahaman Wahabi. Bahaya. Wahabi ni masa dia tak berapa kuat, memang dia tak nampak sangat mudarat dia. Kalau dia dah kuat, bahaya. Dia tak liberal, liberal lagi parah. Liberal lagi teruk. Liberal ni buat Allah macam member je. Tu lagi payah. Tu lagi semua agama sama, semua agama baik. Itu lagi teruk liberal tu. Wahabi ni dia dekat dengan kita tapi fikrah dia songsang macam tu. Dia jalan dah sama dah, tiba dia kona kot lain. Kita straight macam tu. Kalau liberal ni simpang lain terus. Macam tu. Sebab tu Wahabi nak beza dia susah. Sebab dia pakai macam kita pakai. Jubah, kopiah, malah pakai serban pun ada. Jadi kita nak kenal dia macam ni, tengok pun nampak macam orang alim juga. Dia nak bezakan dia dengan fikrah, dengan ilmu. Sebab ilmu dia tak sama dengan kita. Dia akan cakap tu lain daripada apa yang kita belajar. Itulah dia. Jadi nak kenalnya dengan suluhan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu memang tak dapat nak bezakan. Gitu. Boleh lah? Okay, dah cukup dah tu kot. Jadi cukup sekadar tu. Nanti kita akan sambung lagi kuliah kita yang akan datang jika diizinkan Allah, untuk kita terus mengaji dalam bab akidah kita sehingga kita
Moga-moga kita minta pada Allah, Allah izinkan kita untuk mengenali dia. Dengan mengenali dia, insya-Allah kita dapat bertemu dengannya dan dapat masuk dalam syurga miliknya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.